warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ainur Farahin Aziz, Pegawai Sains Pemakanan daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Pusat Ketua Labuan. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan pemakanan ibu anemia. So, anemia adalah keadaan di mana ibu mempunyai HB ataupun bacaan hemoglobin, tahap hemoglobin yang rendah kurang daripada 11. Pertama sekali, dia boleh terbahagi kepada 3 keadaan ataupun 3 sebab. Okey, yang pertama, sebab yang pertama adalah kurang supply ataupun kurang pengambilan makanan yang tinggi dengan zat besi daripada sumber luar lah. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan keperluan yang meningkat, keperluan yang mendadak disebabkan kita mengandung dan juga kita bear ataupun kita ada janin ataupun living things in the womb. Yang tu menyebabkan dia punya demand ataupun keperluan menjadi semakin meningkat. Yang ketiga disebabkan mungkin faktor genetik lah, jika ibu itu mempunyai thalassemia. Okey, tapi yang saya nak fokuskan kepada yang kita boleh ubah, yang kita boleh manipulate, iaitu dari segi pemakanan. Kejap lagi kita akan discuss dengan lebih lanjut, kita akan bincang dengan lebih lanjut. Tanda-tanda anemia. Yang pertama, kita cepat berasa letih. Okey, so dia untuk aktiviti biasa yang kita boleh buat macam biasa tu, bila kita ada HB rendah ataupun kurang daripada 11, kita berasa lebih letih dengan lebih cepat. Kemudian kita punya muka kan, dia pucat. Okey, kita rasa pucat je muka tu. Kemudian selalu mengantuk. Okey, cepat mengantuk sebab lesu kan, letih, kita nak tidur je, kita cepat mengantuk. Kemudian kita ada rambut yang mudah putus. Maksudnya senang, brittle hair orang panggil. Dan daripada fizikal, kalau kita tengok observation kan, pemerhatian, kalau ikut kepada kuku tu, dia ada spoon nail. Maksudnya kuku tu ataupun nama dia koilonychia, di mana spoon nail tu akan kuku kita mencengkung. Okey, bentuk dia mencengkung, bentuk sudu macam tu. Dan ibu yang ada HB yang rendah ni, dia sering sakit kepala ataupun sering macam pusing-pusing, rasa macam nak pitam, begitulah. Okey, itu tanda-tanda ibu yang ada HB yang kurang daripada 11. Kesan-kesan anemia boleh dibahagikan kepada 2. Satu kepada ibu dan satu lagi kepada anak yang dikandungkan lah. Kepada ibu, dia adalah ibu itu akan mengalami keguguran. Kedua, preterm delivery lah, maksudnya kita patutnya baby kena berada dalam perut lebih daripada 37 minggu, tapi disebabkan ada HB yang kurang daripada yang sepatutnya, dia keluar awal. Okey. Kemudian yang ketiga kematian janin ataupun kita panggil dia stillbirth. Kematian janin dalam kandungan, dia boleh sampai 7 bulan, 8 bulan pun, jika Allah minta tolak, minta tak berlaku, tapi kalau ni adalah risiko lah kalau kita punya HB tu rendah. Dan yang keempat, tumpah darah semasa bersalin. Itu kepada ibu. Okey, itu kepada ibu. Kepada anak, jika yang tadi tu kan kesan yang dia keluar ibu bersalin awal kan, maksudnya kurang daripada 37 minggu. Jadi apa jadi kepada anak? Maksudnya berat lahir dia akan berkurangan disebabkan sepatutnya dia kena lengkap gestation dia ataupun proses mengandung tu selama 9 bulan, tapi disebabkan dia lahir awal, dia punya berat mungkin akan lebih ringan. Berat kelahiran kurang daripada 2.5 kg. Okey, seterusnya, besok anak lemas semasa lahir, dan seterusnya pertumbuhan anak akan menjadi terbantul. Sebab tu pregnancy ataupun nutrition, pemakanan ketika mengandung adalah titik tolak kepada perkembangan anak selepas dilahirkan. Dia merupakan salah satu phase ataupun salah satu peringkat dalam 1000 days. Itu 1000 days daripada bayi conception berlaku, kemudian bayi keluar sampai dia umur 2 tahun. Okey? Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk para ibu yang bakal mengandung dan juga para ibu yang sedang mengandung, kita akan cuba atasi dengan 2 cara.
Satu melalui pemakanan dan yang kedua adalah melalui pengambilan ubat pil hematimik secara konsisten. Itu yang kita akan buat. Kita boleh bahagi kepada 3. Okey, 3. Cakap 3 tunjuk 4. Minta maaf. 3 saja. Yang pertama, apakah makanan yang tinggi dengan zat besi? Okey, dia ada 2 sumber. Satu daripada sumber haiwan dan satu lagi daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Kalau sumber haiwan ni kita panggil dia sebagai heme iron. Okey? Dan kalau daripada sumber tumbuh-tumbuhan kita panggil non-heme iron. Okey? Kalau heme iron ni kita galakkan untuk ibu-ibu ataupun bakal ibu yang mengandung makan disebabkan dia lebih senang diserap dalam badan kita untuk yang heme iron. So apakah contoh-contoh yang tinggi? Saya akan bagi beberapa. Contohnya seperti organ dalaman haiwan. Seperti paru-paru, jantung, hati, okey? Hati lembu ke, hati ayam ke, okey? Jangan makan hati pula, ke hati sendirilah. Lepas tu sumber yang lain juga iaitu internal organ kan. Kita juga boleh ambil daripada daging ayam ataupun daging kambing, daging lembu, daging berkaki 4 lah kan. So yang ni puan-puan boleh tingkatkan sedikit dalam pengambilan mingguan tersebut. Okey. Daging tuan-puan boleh makan dalam 1 sendok lah. So minta kalau tuan-puan boleh kan, jangan ambil sekali wah semua tu yang banyak daripada 1 sendok tu. Daging dulu. Ambil daging dulu untuk penuhkan dalam 1 sendok ni. Okey, berapa kali dalam seminggu? Saya sarankan dalam 3 ataupun 4 kali setiap minggu lah. Okey, kalau ayam, tolong ambil isi ayam sebab zat besi tu ada pada isi ayam. Kalau nak makan juga yang ada anggota seperti yang wing tu, boleh tambah dengan isi ayam seperti peha ke dada ayam Okey, kemudian sumber makanan bukan je daripada atas darat je. Untuk yang tinggi him ni, okey, dia juga ada pada makanan laut lah. Okey, macam kerang tinggi ya. Contohnya lala tinggi, ikan laut dalam, itu pun boleh menjadi sumber zat besi yang bagus. Non-heme pula, sebab ada yang mother ni, ada yang ibu-ibu mengandung dia adalah vegetarian. Okey, dia vegetarian di mana sumber protein ataupun iron dia lebih berkisar daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Okey, non-heme iron ni adalah daripada kekacang. Okey, daripada kekacang, boleh tunjuk di sini. Kekacang ni macam yang paling popular, suka untuk saya saran kepada ibu mengambil kacang kuda. Okey, kacang kuda ni, ini kacang kuda mentah So kalau kacang kuda mentah, bila kita nak prepare dia, kita kena letakkan dia dalam soak ataupun rendam dia dalam air semalaman. Esok tu kita rebus. Kalau setengah cup ni, 1/2 cawan ni, dia akan dapat, lepas dia masak, kita rebus, dia akan dapat 1 cawan penuh. Okey, so kacang kuda ini dia tinggi dengan non-heme iron, dia tinggi dengan zat besi, di mana puan-puan boleh makan dalam setiap minggu 3 kali. 3 kali, dan setiap kali makan boleh ambil dalam 1 cawan. Okey, 1 cawan yang telah direbus. Okey, yang ni untuk yang non-heme. Dia juga ada terdapat banyak lagi sayur-sayuran. Okey, jangan lupa sayur-sayuran juga terdapat zat besi, seperti yang paling tinggi sekali lebih kepada ulam-ulaman. Okey, contohnya ulam pegaga, ulam gajah. Mungkin puan-puan suka makan pucuk paku pakis, okey, yang dibuat kerabu. Okey, itu pun tinggi. Dan kacang panjang. Lagi satu yang selalu orang tak sangka sebabnya saya selalu mendapat mendapat pertanyaan daripada ibu yang mengandung yang mengatakan bahawa peria tak boleh makan sebab dia rasa peria tu boleh kurangkan HB sebab dia rasa pahit. So makanan yang pahit tu kurangkan HB. Padahal peria juga merupakan salah satu sumber yang tinggi dengan zat besi yang puan boleh amalkan dalam diet sehari-hari. Jadi yang kedua, kita kena tahu pula makanan yang boleh membantu penyerapan zat besi di dalam badan. So dia ada sumber daripada buah-buahan. Okey, terutamanya sebabkan daripada sumber tumbuh-tumbuhan ni kita perlukan vitamin C. Vitamin C sebab vitamin C inilah yang akan menggalakkan ataupun meningkatkan penyerapan zat besi dalam makanan kita yang kita ambil tadi tu. Jadi yang paling tinggi sekali dengan
vitamin C adalah jambu batu. Okay, yang ni pilihan yang pertama lah untuk yang tinggi. Yang kedua, tuan-puan boleh juga makan limau sebab limau dia ada sumber vitamin C ataupun buah-buahan sitrus. Okey, seperti limau nipis, kita ada juga lemon, kita juga ada limau kasturi, ataupun tuan-puan boleh makan anggur. Okey, anggur dan juga betik. Contoh tinggi juga selain pada vitamin C, dia tinggi juga dengan folic acid. Jadi yang ketiga, apa pula makanan yang perlu kita hindar? Disebabkan makanan seperti ini ataupun sumber seperti ini boleh menghalang penyerapan zat besi. Antaranya adalah minuman yang mempunyai kafein. Contohnya adalah seperti teh, kopi dan juga minuman berkola. Okey, yang tu perlu elakkan, kurangkan ya. Kalau ada pengambilan, kurangkan. Dan yang seterusnya adalah susu. Kerana susu dia merupakan sumber kalsium dan kalsium juga boleh menghalang penyerapan zat besi. Jadi puan kena jarakkan pengambilan susu dengan makanan utama disebabkan makanan utama kita cuba untuk tingkatkan sumber zat besi dalam waktu makan itulah. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah daripada minuman yang bercoklat ataupun bermalta yang itu pun akan menghalang penyerapan zat besi dan juga sumber daripada air produk kekacang seperti susu soya dan juga tahu. Dia juga boleh menghalang penyerapan zat besi. Kalau boleh bila masak tu kan, boleh jangan sekalikan sayur yang tinggi dengan zat besi ni dengan tahu kita goreng sekali. Kalau boleh kita cuba asingkan dia ataupun jangan letaklah sekali. Kalau nak pun macam saya kata tadi, boleh pagi untuk tengah hari dengan malam, jangan cuba masukkanlah. Okey. Dan kuning telur. So kuning telur juga boleh menghalang penyerapan zat besi, tapi tuan-puan boleh makan cuma dalam kuantiti, bukan makan dalam kuantiti yang banyak pada satu-satu masa. Kalau boleh jarakkan ataupun pengambilan tu berkurangan dalam mingguan lah. Kalau dalam telur, mungkin dalam 3 kali seminggu, tuan-puan boleh ambil. Yang macam senarai yang saya bagi tahu tadi untuk yang makanan yang boleh menghalang zat besi tadi, bukanlah puan kiranya macam hindarkan secara total. Dia kena elakkan ataupun kurangkan tengok kepada berapa pengambilan. Contohnya kalau dalam satu hari tu, puan nak menikmati macam telur goreng contohnya kan, pagi. So telur goreng satu. Jadi waktu tengah hari ataupun malam, so sumber yang telur goreng ni yang ada kuning telur ni puan kena kurangkan lah sebab kita dah ambil dah pagi tadi. Okey, macam tu. Okey, tadi kita dah bercakap tentang jenis-jenis makanan yang boleh membantu, yang tinggi dengan zat besi dan juga yang boleh menghalang. So sekarang kita pergi kepada saranan pengambilan makanan ikut kepada waktu makan, macam mana kita nak jarakkan dia apabila kita sedang juga untuk comply dengan pengambilan pil imatinib. Okey, yang pertama sekali, mulanya sebenarnya benda ni adalah ikut kepada rutin tuan-puan. Yang ni saya bagi suggestion saja, cadangan saja. Pertama, kalau puan suka makan pagi atau makan ubat dahulu, contohnya dalam pukul 6 pagi kan, lepas solat subuh tu dalam pukul 5.30 hingga pukul 6 pagi tu, puan makan ubat imatinib tu, dia kena dijarakkan selepas tu 2 jam kan. Jadi dalam pukul 8 pagi tu puan boleh menikmati makanan sarapan pagi. So ini adalah contoh sarapan pagi yang boleh diambil. Ini adalah satu set nasi lemak. Okey, nasi lemak. Yang ni kalau boleh jangan minum sekali dengan susu. Okey, kalau kita ada makanan yang tinggi dengan zat besi sebegini, ataupun minum dengan teh, teh-o, air kopi susu. So benda yang boleh menghalang zat besi lah. Kalau boleh untuk pagi tu jangan, ataupun elakkan daripada ambil bersama. Tuan-puan boleh juga makan biskut cracker ni. Okey, nang keping. Yang ni boleh disertakan bersama dengan susu lah. Okey, sertakan bersama dengan susu. Dan tiga sumber ni boleh adalah sesuai untuk makan waktu pagi. Seperti emping jagung ni. Okey, satu cawan. Emping jagung banyak ni satu cawan. Dan juga oat. Okey, oat adalah satu cawan juga. Yang ni boleh makan berserta, nikmati berserta dengan air susu.
Selepas itu 2 jam kemudian dalam pukul 10 pagi dia nak minum puan nak minum pagi kan, nak makan kan. So minum pagi ni adalah saranannya, mungkin puan boleh makan sebiji kuih popia. Okey, kuih popia ataupun mungkin ada kuih muih kari pak 1 biji. Ini puan boleh berserta dengan air yang air jus ke ataupun air kosong lah. Okey. Jadi untuk makanan tengah hari, ini boleh menjadikan salah satu suggestion lah cadangan kami, iaitu nasi bersama lauk sayur yang tinggi dengan zat besi. Boleh digantikan dengan kangkung, boleh digantikan dengan peria, kacang panjang, kacang buncis, okey. Dan juga sumber daripada protein, iaitu ini adalah isi ayam ataupun dada ayam dada ayam. Dan jangan lupa untuk meningkatkan penyerapan zat besi kita perlu makan bersama dengan buah yang tinggi dengan vitamin C. Salah satunya adalah betik. Okey. Jadi tuan-puan boleh nikmati untuk makan tengah hari pada pukul 12 ataupun pukul 1 petang. Minum petang pula, okey, tuan-puan boleh pelbagaikan. Mungkin waktu tu nak makan dengan sandwich sandwich telur ataupun sandwich keju. So yang ni boleh ambil daripada sebenarnya dia adalah 2 keping kan, kita potong 2 kan. So ini lebih kepada 1 sahaja. Ini menggunakan, tuan-puan boleh tingkatkan serat tu dengan mengambil roti yang whole grain. Okey, roti whole grain ke ataupun dicampur dengan oat ke ataupun raisin ke kan. Itu pun boleh tingkatkan pengambilan serat. Selain pada itu, macam tadi kita dah bagi tahu dah bahawa sumber ke kacang tinggi dengan zat besi kan. Mungkin puan boleh cuba untuk mengambil makan petang tu atau minum petang tu dengan kacang kuda yang tadi telah direbus menjadi 1 cawan, ataupun mungkin boleh mengambil 1 cawan kekacang seperti nut ataupun walnut, almond ataupun pelbagai jenis kekacang lah dalam 1 cawan ni sebagai snack sihat waktu minum petang. So untuk makan waktu malam, boleh sediakan dengan nasi, okey, dan juga sumber protein sama ada ayam ataupun daging lembu, daging kambing. Mungkin waktu ni puan nak makan dengan hati, berparu ke kan, internal organ, mungkin kerang ke, sumber laut macam ikan pun boleh dimakan waktu malam. Kiranya siang tadi kita makan ayam, so untuk malam kita tukar sumber makanan laut lah contohnya. Dan sayur, kat sini ada kacang panjang, okey. Sayur ni kalau boleh, kalau ikut kepada sukatan, kita kena ambil daripada dalam setengah cawan lah. Setengah cawan tu, kalau puan nak ambil lebih daripada itu pun lebih bagus lah. Kalau ulaman segar, kena ambil dalam 1 cawan penuh. Okey, ulaman segar yang saya kata tadi, ingat kan? Ulam pegaga ke kan, ulam raja, itu pun boleh. Dan apa yang kita kena ambil peringatan adalah buah. Okey, buah waktu malam, waktu makan malam kena ada buah. Yang ni adalah yang tadi saya kata salah satu buah yang tinggi dengan vitamin C lah. Okay. Jadi jika puan makan malam tu pada pukul 7.30, okey, 7.30 malam, pada pukul 9.30 tu puan kena maksudnya kita akan ambil ubat selepas 2 jam. Maksudnya selepas 2 jam selepas kita makan, kita akan ambil ubat pada pukul 9.30. Okey, so 9.30 tu lepas tu puan tidur lah. Itu pengambilan ubat untuk tadi pagi dan juga ini untuk malam. Contohnya, lagi satu lagi situasi di mana kalau pagi tu ibu mengandung dia kena makan dahulu. Contohnya dia kena makan pukul 6. Pukul 6 pagi tu, ataupun dia kena makan sesuatu dulu. Selepas 2 jam dalam pukul 8 macam tu, dia kena ambil ubat hematinik tu lah. Okey, dan selepas pukul 8 dia kena ambil kena makan 2 jam selepas itu dalam pukul 10 untuk minum pagi lah. Mungkin kalau waktu ni puan rasa lapar, boleh makan untuk makanan yang lebih tinggi dengan serat lah, seperti oat dengan susu tadi. So boleh tukar waktu makan ni, dia bergantung kepada bila puan ambil ubat tu juga. Selain pada punca-punca yang saya sudah terangkan tadi, terdapat juga faktor luar yang boleh mempengaruhi penyerapan ataupun boleh mempengaruhi seseorang mada itu menjadi anemia. Salah satunya adalah stres. Okey, maksudnya dia ada mengalami
dia waktu mengandung tu is not a joyful experience. Maksudnya dia rasa mengandung tu menyebabkan tekanan kepada dia. Dia akan mengganggu penyerapan nutrien, bukan saja zat besi tapi penyerapan semua nutrien. Dan yang kedua, bila ibu tu tidak cukup tidur, masuk sukaranan untuk tidur, boleh mengganggu juga pembentukan sel darah lah. Mungkin mengganggu proses metabolisme mother tu. Jadi saya menyeru, disebabkan ibu memerlukan sokongan daripada keluarga paling dekat sekali seperti suami, boleh memberi sokongan emosi dan juga dalam bentuk sokongan fizikal. Mungkin waktu kan ketua keluarga yang membeli barang keperluan harian kan untuk keluarga kan. Mungkin dalam waktu membeli belah tu kan, suami boleh membeli ataupun memilih makanan-makanan yang tinggi dengan zat besi. Jadi apa yang saya cakapkan tadi daripada awal kita punya kongsian maklumat ini juga perlu diwawarkan, dikongsikan bersama. Para suami juga tidak semestinya ibu saja yang kena tahu apa yang tinggi dengan zat besi, apa yang ibu kena makan, apa ibu kena tolak. Suami pun perlu ambil tahu, ambil tahu, prihatin dengan keadaan isteri yang sedang mengandung lah, yang sedang mengandung, yang mengalami kekurangan zat besi. Jadi suami boleh menjadi salah satu pembantu secara tidak langsung, boleh meningkatkan penyerapan ataupun meningkatkan HB, hemoglobin level untuk ibu yang mengandung. Secara ringkasnya, ibu-ibu yang mengandung perlu meningkatkan pengambilan zat besi daripada makanan, semua makanan, dan juga perlu konsisten untuk mengambil ubat, kena comply dengan saranan doktor bila kena ambil ubat, hari berapa biji kena ambil ubat pada satu-satu hari. Itu antara info ataupun maklumat yang ingin dikongsikan bagi ibu-ibu mengandung dan juga bakal-bakal ibu mengandung.